Warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang assignment yang bertajuk Fahaman Zionis. Jadi saya sebagai pembentang yang pertama, yang mana saya akan menceritakan tentang pengenalan berkaitan dengan fahaman Zionis. Jadi dari segi permulaannya, fahaman Zionis ni ialah merupakan fahaman daripada Yahudi, bangsa Yahudi. Yang mana bangsa Yahudi ni seperti mana yang kita tahu, mereka tidak pernah berasa selesa ataupun berasa senang dengan agama Islam. Jadi permusuhan bangsa Yahudi dengan agama Islam ni bukanlah benda yang barulah. Bukan sekarang baru ada, tapi dah lama dah. Daripada zaman Nabi-Nabi dahulu lagi. Jadi bangsa Yahudi ni dia benci sangat dengan Islam ni. Kenapa? Kerana apa? Kerananya dia kata Nabi akhir zaman bukan lahir daripada karangan mereka. Tapi seandainya kita kaji dari segi sejarah, Nabi-Nabi yang lahir daripada kalangan mereka sendiri pun mereka dustai. Yang mana Tuhan berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Iaitu maksudnya orang-orang Yahudi ni tidak akan redha dengan orang-orang Islam sehingga orang-orang Islam mengikut cara mereka. Jadi dari segi sudut kita lihat kaitan Yahudi, antara Yahudi dan Freemason. Apa tu? Freemason ni membawa maksud free itu kebebasan, Mason tu membawa maksud jurubina. Apabila digabungkan dua perkataan tu menjadi kebebasan, jurubina yang bebas lah maksudnya. Dalam Freemason ni dia seolah-olah macam satu pertubuhan untuk mewujudkan kembali kekuasaan Israel, kekuasaan Yahudi. Sejarah kaum Yahudi, sejarah Zionisme. Zionisme ini merupakan sejarah kaum Yahudi itu sendiri. Maksudnya mereka, pengertian paling mudah untuk Zionisme ialah penetapan kaum Yahudi di Palestin, khususnya di Bukit Zion dan kawasan sekitarnya. Munculnya Zionisme ni ketika orang-orang Yahudi ditawan oleh bangsa Babylon. Ketika mana Bakhtansar Al-Qahdani memerintah negara Yahuza pada tahun 586 sebelum Masihi. Beliau memindahkan orang-orang Yahudi seramai 50,000 ke negara Babil, iaitu di negara Iraq sekarang. Seterusnya, gerakan Zionisme ini berkait rapat dengan gerakan Freemason. Seperti mana yang saya dapati, yang tokoh perkembangan gerakan Freemason ni ada dua, iaitu first Adam Weishaupt, iaitu pengasas gerakan Illuminati pada 1 Mei 1776. Yang kedua, Albert Pike, seorang jeneral Amerika di mana dia mencetuskan 3 perang dunia dan 3 revolusi terbesar. Untuk mencapai tujuan itu, dia berpegang kepada 3 gerakan antarabangsa, iaitu komunis, Nazimis dan Zionisme itu sendiri. Okay, seterusnya kita meneruskan kita punya topik dengan Zionism dan Freemason. Apakah hubungan kaitan mereka? Ya, umat zaman sekarang ini mereka semua sebenarnya berada dalam bahaya kerana Zionism ni peranannya dia ingin menyesatkan lagi umat Islam zaman sekarang ni. Lagi sekarang ni zaman akhir zaman. Maka di sini saya ingin menerangkan bahawa Zionism ni dia bermula daripada kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi yang menetap di Palestin. Sebelum kita mengetahui tentang Zionism, kita perlu juga tahu tentang Orientalism dan Modernism. Ya. Kemudian kaum Yahudi ni dia duduk di Palestin, dan ataupun kaum Yahudi yang memberi bantuan kepada kaum Yahudi yang lain untuk menetap di Palestin. Dia ada 2 pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membincangkan berkenaan dengan matlamat Zionis untuk dalam menakluki dunia ni. Dia sebenarnya
banyak matlamat yang telah dirancang oleh Zionis untuk merealisasikan impian mereka sebagai satu. Mereka merasakan mereka adalah bangsa yang hebat, bangsa yang diangkat oleh Tuhan. Antara matlamat mereka yang pertama adalah meruntuhkan kerajaan Khilafat Islamiah Turki, dan mereka telah berjaya menjatuhkan kerajaan tersebut, rasmi jatuh pada 3 Mac 1924. Kemudian mereka juga berhasrat untuk menjadikan Palestin sebagai tanah milik mereka, kerana mereka berpendapat itu tanah David, dan mereka telah berjaya. Setelah mana Donald Trump mengisytiharkan Palestin, Al-Quds merupakan ibu kota bagi Israel, dan seterusnya menguasai ekonomi. Seperti kita tahu, bank IMF, bank dunia, dikuasai oleh Rothschild. Rothschild ini merupakan keturunan daripada Queen Elizabeth yang bercantum dengan Queen Elizabeth, yang mana mereka ini adalah keturunan Yahudi. Kesimpulannya, Yahudi dengan Nasrani ini tidak akan redha pada kita. Jadi tak perlulah kita ambil cara untuk berbaik ataupun bersepakat dengan mereka. Sebaliknya, kita tumpukan perjuangan kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan tarik mereka ke arah kebenaran agar mereka juga mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.